Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sekarang dah pukul 10 pagi. Kita akan memulakan kita punya sesi pembelajaran kita untuk BQS 659 dengan 6B. Okay. Hari ini kita akan bicarakan berkenaan dengan advance payment. Okay, kita terus kepada advance payment. Tetapi sebelum tu, oleh kerana minggu lepas saya tak ada online, okay, dengan you all. Jadi minggu ni juga saya akan ceritakan pasal a bit of syllabus yang kita kena go through di semester, assessment dia macam mana dan segala reference yang you boleh lakukan. Okey. Sebelum daripada tu, apa khabar semua? Khabar baik. Khabar ada baik, sir. Okey, maknanya ada suara lah kelas ni. Saya ingatkan tak ada tadi. Tu panjat juga. Okey, ni dah kelas ni dapat 6 kan. InsyaAllah kenal dengan saya lah daripada kawan-kawan walaupun kita online lagi. Okey, untuk part 6 the way yang saya tahu untuk 5 minggu waktu ni kita beronline. Okay, lepas daripada raya besok, insya-Allah you all akan masuk ke kampus dan kita akan buat face to face berkenaan dengan subjek ni. Okay, kita akan buat face to face. Tapi macam mana prosedur SOP dia saya kena dapatkan daripada diorang lah. Jadi saya tak tahu lagi macam mana diorang nak buat. Okay, jadi so far apa yang saya boleh kenal dengan you all, saya kenal melalui profil yang you bagi kepada saya lah. Dan saya pun dah bagi profil saya dalam WhatsApp group. You boleh tengok dalam profiling tu. Okay. Pada siapa-siapa yang baru masuk kelas 6B yang belum ada profil lagi, minta tolong hantarkan profil kalau ada lah. Okay. Alright. Hari ini saya nak ceritakan pasal dua perkara. Yang pertama, introduction kepada syllabus, kepada subjek ni, pada kursus ni. Dan yang kedua, kita straight away masuk kepada lecture yang pertama, iaitu advance payment. Okay, advance payment sekejap je. Saya buat dengan 6F hari Senin hari tu pun sekejap je, lebih kurang. Saya tak akan ambil masa yang lama dengan you, lebih kurang 1 jam atau less daripada time yang kita ada. Okay. Alright, kita straight away pergi kepada syllabus. Sebelum kita pergi syllabus, saya akan pakai buku saya, buku yang ada buku ni, nama dia Payment Management in Malaysian Construction Contract. Yang ini dikhususkan untuk part 6. Okay, ni buku dia. Dia ada ISBN belakang dia. Okay, kalau nak beli kena direct daripada saya. Okay, ni dia punya bukunya. Saya tak jual melalui Shopee dan saya tak edarkan kepada mana-mana bookstore, ataupun mana-mana kedai. Dia memang kena deal direct dengan saya kalau nak. Okay, ini memang saya akan guna pakai the whole semester ni. Dia khusus untuk part 6 punya PP. Okay, tetapi kalau you nak guna pakai masalah semester, mungkin you guna pakai buku Cik Mat Dollah. Masih lagi nak mengguna pakai buku Cik Mat Dollah, boleh you dapatkan dalam Shopee. Yang itu ada dalam Shopee. Anak Cik Mat Dollah pun mengajar kat sini, mengajar part 5 di sini. Jadi you boleh dapatkan yang handle di Shopee pun anak dia. Okay, jadi Hadi. Okay, jadi you boleh dapatkan daripada Contract Administration 2 tajuk dia kot. Okay.
Saya tak tahu berapa harga dia, you boleh tengok. Yang saya punya nanti bila you deal, you nak, baru saya akan reveal dia punya harga dan sebagainya. Okay. Alright. Itu buku yang saya yang basically yang saya akan guna pakai. Okay. Payment. Okay. The whole part 6 akan guna pakai buku ni. Okay. Itu saya akan pakai buku Cik Mat Dollah, saya akan refer. Isi kandungan dia, cara olahan dia akan ada berlainan, tapi isi dia lebih kurang sama. Jadi don't worry about dia punya kandungan. Okay, now yang paling penting, kita ada basically beberapa syllabus. Saya akan berjumpa dengan you online. Kalau kita further online, saya akan jumpa dengan you 10 minggu tak termasuk 1 minggu revision. Kalau online terus menerus. Okay? Kalau online terus menerus, saya akan berjumpa you online selama 10 minggu start daripada hari this week, hari ini. Tak termasuk revision pada hari ke-14. Jadi kita ada lebih kurang sampai minggu ke-11. Minggu ke-12, minggu ke-13 you akan free. Dan minggu ke-14 kita akan datang balik dan kita akan buat revision berkenaan dengan dia. Okey. Tapi kalau dia face to face, kita akan berjumpa selepas minggu. Rasanya minggu ke-6 onward. Kita akan berjumpa, mengikut time dia. Tapi ni kita punya kelas start pukul 10, jadi kita akan jumpa pukul 10 kat kelas lah. Kalau pakai hybrid, saya tak tahu macam mana dia punya cara. Nanti saya akan beritahu kemudian kalau kena pakai hybrid system. Okay, alright, untuk face to face lah. Okay. Kita akan belajar, saya cuma nak beritahu PP semester 4 you belajar pasal pre-contract system dengan procurement, termasuk liabilities. Itu saya rangkumkan, saya bagi tim dia sebagai quality. Part 5 punya PP adalah all about time management. Jadi you belajar kebanyakannya akan berkenaan dengan time. Part 6 you akan PP3, part 6 you akan belajar all about payment. Jadi sebab tu saya bagi tajuk saya punya buku payment management. Kebanyakannya adalah berkenaan dengan payment. Boleh kata semua berkenaan dengan payment. Jadi semester ni kita akan belajar all about payment. Kalau cakap pasal payment utama, kita ada 3 payment utama yang kita akan belajar. Satu adalah advance payment, yang kedua interim payment, yang ketiga final payment. Tapi in between dia ada beberapa lagi yang ada mengena dengan payment. Contoh dia kat sini adalah retention fund. Kita akan tengok juga under retention fund. Kita akan tengok juga on variation work. Kita akan tengok juga on loss and expense. Loss and expense, dan juga payment untuk subcontract. Payment untuk subcontract, iaitu subcontract payment. Last sekali kita akan tengok on financial statement. Financial statement juga ada mengena dengan payment. Jadi kita akan go through all these type of payment related clauses dalam PAM form dan juga dalam JKR form. Alright, itu kita punya syllabus. Basically itu syllabus kita akan distributekan kita punya syllabus. Kalau online, sila refer kepada kalender. Jangan refer pada ni, pasal saya tak ikut turutan yang ni sangat. Refer kepada kalender dalam Microsoft Teams. You boleh dapatkan kat situ. Segala information yang you nakkan, yang saya dah masukkan dalam Microsoft Teams. Kalau you nak dapatkan information dia, you pergi kepada group kita, BQS 659 punya group. You klik dekat bahagian channel general. Lepas tu ada tab bahagian files.
you klik kat tab bahagian slides, dia ada list of information yang saya bagi. Okay, termasuk dah this lecture schedule. Saya rasa ada lecture note juga saya masukkan. Juga ada tutorial atau previous set of question dengan cara nak jawab dia pun ada kat situ. Apa jawapan dia pun ada kat situ. Lepas tu ada juga assignment. Okay, kita akan ada 2 assignment. Okay, juga saya masukkan kat situ. It's a group assignment tapi ada markah untuk individu dalam assignment tu. You check dengan itu, you form a group, lepas tu you buat report dan you buat dia punya satu buat report, satu buat video presentation on the report. Okay, itu you kena buat on assignment. Okay, jadi assignment ada 2, each assignment 10 markah. Kita ada coursework 1 10 markah, coursework 2 10 markah. Coursework 1 basically on variation, saya tak silap saya, on variation. Coursework 2 adalah on loss and expense dan subcontract. Okay, you boleh pilih nak buat yang mana satu, on loss and expense atau untuk subcontract. Okay, itu untuk itu. Lepas tu kita ada satu lagi, kita ada test. Test ni biasanya akan ada pada minggu ke-14. Okay. Kebanyakan test adalah berkenaan dengan calculation, iaitu interim payment dengan final account. Okay, interim payment dengan final account adalah calculation, juga final payment dia. Okay, adalah calculation yang itu mungkin kita akan buat pada minggu ke-14. So far semua yang pernah saya lalui previously, memang minggu ke-14 kita ada test. This test adalah 10%. Okay, 10% test. Okay. Untuk carry mark, okay, serba boleh saya akan bagi markah untuk CW1, untuk assignment 1, markah untuk assignment 2 dan markah untuk test sebelum you punya final exam. Okay, saya akan bagi serba boleh untuk final exam. At least pun cuma ada assignment 1 dengan assignment 2. Okay, pasal test tu pada minggu ke-14 kita akan buat, biasanya hari Jumaat tu. Jadi takut tak sempat nak tanda. Okay, kalau sempat nak tanda, saya bagi selepas daripada tu dan you boleh dapatlah 30% daripadanya untuk you punya carry mark. Okay, tapi jangan terlalu ikut sangat apa yang carry mark tu. Pasal saya lebih penting kepada you punya final assessment atau final exam. Kita akan tengok daripada situ, kita akan tengok macam mana you punya assignment dan test akan help markah untuk final exam. Jadi ini cuma indikatif carry mark. Jadi final exam punya mark kita akan tengok, dan yang ini mungkin akan berubah menolong you punya final exam punya markah. Okay, jadi you is a indicative course, indicative marks, tapi you bolehlah tengok dengan jaga. Yang paling penting adalah kenapa you buat salah, apa kesalahan you punya test dengan you punya assignment. Itu yang paling penting supaya you boleh betulkan semasa buat final assessment atau final exam. Okay, jadi you punya nampak assessment tu 70% examination atau assessment. Okay, kalau online assessment, final assessment. Kalau face to face is final examination. Okay, lepas tu kita ada 2 coursework dengan 1 test which is each 10%. Dia consist of 30%. Okay, buku. Okay, ni buku-buku dia banyak betul, buku-buku yang nak kena, tapi saya dah summary-kan kepada saya punya buku ni. Jadi saya akan menggunakan pakai buku ni, dan juga ia boleh guna pakai Cik Mat Dola punya buku. Dia dah transform nama lama dia Professional Battery 3 BQS 659 handout. Tapi dia dah transformkan buku ni, dia jadikan sebagai Contract Administration 2, saya rasa. Okay, alright, itu dia punya berkenaan dengan
berkenaan dengan kita punya syllabus dan juga perkara-perkara berkenaan dengan 659. Sebelum saya pergi kepada section yang kedua, which is kejap je section kedua ni, ada apa-apa persoalan berkenaan dengan kita punya kursus buat masa ni? Tak ada setakat ini, tak ada. Okey, tak ada setakat ni. Kalau ada pun nantilah, kalau you ada terfikir nak tanya, you just interrupt me. Kita boleh discuss on that. Okey, right? Okay, kita teruskan dengan pembelajaran kita daripada buku. Sekejap, saya nak zoomkan dia kepada 180 degree, 180, lepas tu saya centerkan. Okey, alright. Kalau daripada buku saya, dia kat chapter 1 adalah berkenaan dengan advance payment. Okay? Tapi sebelum daripada tu, kita kan payment secara generally. Okay. Right. Payment basically adalah consideration. Kalau kita belajar pasal construction law punya contract, okay? Kita ada offer, acceptance dengan consideration. Jadi payment adalah consideration in the part of client, okay? Kerana apa? Kerana kontraktor membuat obligation dia tentang sesuatu obligation dia, dia punya consideration dia dapat, jadi klien kena bayar. Yang itu yang kita cakap, payment can be defined to mean one party perform his obligation or consideration by delivering a sum of money to another fully or partly for the purpose or stated under the contract. Jadi kalau kontrak kata untuk construction contract kita boleh bayar secara progressively, okay? Atau kita boleh bayar secara fully, okay? Dalam construction contract yang ada dalam PEM form atau dalam JKR form, basically ada 3 type. Basically ada 3 type of payment. Yang pertama, advance payment. Yang ini yang kita nak sentuh hari ini. Tapi saya cakap betul advance payment ni hanyalah pada JKR project sahaja. Okay, project yang handle JKR sahaja. PEM form atau private project tak ada advance payment. Okay, dia terus kepada interim payment. Yang kedua, kita ada interim payment. Interim payment adalah throughout the project, progressively dia akan bayar kepada kontraktor, depend on the progress yang kontraktor dah buat on site, okay? Termasuk material on site. Nanti kita minggu depan kita akan belajar pasal kita akan straight away go to interim payment, okay? Dalam interim payment biasanya during construction sampai completion, tapi kadang-kadang dalam construction contract ada menyatakan setelah completion ada certain amount yang dia kena bayar, yang klien kena bayar kepada kontraktor, okey? Klien kena bayar kepada kontraktor. Dalam PEM form mungkin retention fund, sebahagian daripada retention fund kena bayar, ataupun dalam JKR dan PEM form payment untuk subcontractor yang dah complete final account dia. Okay, yang dah complete final account juga kita kena bayar after completion. Sebelum final account untuk main contract tu siap. Okay, kalau itu terjadi, kalau masanya nak ambil masa tu mungkin lama untuk siapkan final account, untuk kita masukkan sekali fund-fund tersebut dalam final account, maka kita keluarkan juga interim payment. Dengan baik-baik, kita keluarkan interim payment tetapi nama dia mungkin kita tukar kepada penultimate payment. Sebab nama khusus untuk interim payment adalah during construction. Dia tak boleh lepas completion. Jadi lepas completion mungkin kita tukar nama dia daripada interim payment. Dia part of interim payment tapi kita tukar nama dia jadi penultimate payment. Sebab tu saya tulis kat sini, saya tak tulis kepada tajuk besar. Sebab penultimate payment adalah basically part of interim payment. Tapi oleh kerana maksud interim payment tersebut adalah during construction,
Jadi dia bertukar kepada penalty payment. Bila final account dah siap, bila final account dah siap selepas completion tu, kita akan ada satu lagi payment yang kita panggil final payment. Lepas daripada final payment, tak akan ada lagi kontraktor minta daripada klien. Sudah kira dah bayar habis lah kepada kontraktor, klien kepada kontraktor. Jadi type of payment kita ada 3 jenis: advance payment, interim payment, final payment. Alright, yang itu yang saya tulis kat sini. Alright. So far yang ini adalah pengenalan kepada payment. Dari segi professional practice-nya. Advance payment, ni yang jadi masalah. Nama payment yang saya sebut payment tadi, bila kontraktor dah perform sesuatu dia punya consideration dia, maka klien akan bayar. Klien pun akan perform dia punya obligation, dia punya consideration, dia akan bayar. Tetapi untuk advance payment ni JKR sahaja. Untuk advance payment, sebelum kontraktor buat obligation dia, klien dah bayar. Dia akan bayar. Advance payment dianggap macam deposit. Kita deposit kepada kontraktor supaya kontraktor boleh buat dia punya kerja. Kenapa jadi macam tu? Advance payment can be defined a mean of payment made by one party and another in advance before any actual obligation or consideration made by receive party. Maknanya kontraktor tak buat apa-apa lagi, government bayar. Ini adalah untuk menolong. Nama dia helping the main contractor tu. Kebanyakan Bumi Putra punya kontraktor yang kecil-kecil itu, kita kena tolong dia punya financial dia. Jadi kena ada 3 sebab kita tolong dia. Satu, untuk finance the project. Jadi kontraktor tu bolehlah membeli barang-barang dia untuk kerja dia. Untuk mobilizing the resources. Bawalah dia punya labor dia bayar labor dia boleh bawa masuk, material dia boleh bawa masuk, plant dia boleh bawa masuk ke site, dan dia boleh buat hoarding dan sebagainya. Itu adalah under preliminary works dalam preliminary bills. Minta maaf. Preliminary bills, ada bahagian preliminary works yang dia kena buat. Contoh yang dia kena buat: hoarding, signboard, temporary road, access road untuk masuk. Lepas tu dia punya bangunan sementara, temporary building, storage, tu semua dia boleh buat dah mengguna pakai this advance payment. Nanti kita baca advance payment tu besar value dia nanti. Alright. Seperti yang saya cakap tadi, mari kita baca satu-satu. Seperti yang saya cakap tadi, cuma PWD sahaja yang ada advance payment. PAM tak ada advance payment. Jadi it's quite straightforward. Ni pun dah muka surat keempat. Ada 7 muka surat je saya nak show you. Ni pun dah muka surat keempat. Dia quite straightforward. Cuma ada 3 clauses sahaja yang ada dalam tu. Clause 69 adalah berkenaan dengan payment. Clause 69.1 dia cerita macam mana kita nak kira advance payment yang dibayar kepada kontraktor. Dia tulis kat sini, the contractor shall be entitled to an advance payment on the contract amounting 25% of the value of the contract sum less provisional sum. Now nanti saya akan beritahu. Mungkin ada maksud provisional sum kat situ. Herein after referred as the builder's work, kerja-kerja pembina. Dalam bahasa Malaysia dia kerja-kerja pembina, but subject to a maximum of 10 million on compliance with the following condition. Nanti kita tengok on the condition. Now dia kata kat sini, untuk kita kira amount of advance yang kita kena bagi kat kontraktor, kita akan kira 25% daripada contract sum. Tapi sebenarnya 25% on the builder's work is not 25% on contract sum, is 25% on builder's work.
builders work atau kerja-kerja pembina ni equivalent to contract sum less provisional sum. Okey, dalam ni dia tulis provisional sum, tapi actually adalah provisional sum plus PC sum. Okey, now PC sum kadang-kadang dalam VQ dia tulis PC sum, harga PC sum, lepas tu dia ada profit, dia ada attendance. Yang kita ambil kira adalah value of PC sum saja. Profit and attendance tu adalah builders work punya duit. Okay, jadi kita tak less dari yang itu. Jadi apa yang kita akan less adalah contract sum tolak dengan any provisional sum, sebab provisional sum tu bukan actually kerja pembina. Dia adalah satu sum yang kita anggarkan sahaja untuk kerja-kerja pembina. Tak semua kerja-kerja tu adalah kerja pembina. Mungkin adalah kerja kita nak bagi kepada nominated subcontractor dan sebagainya. Jadi senang kira kita tolak any provisional sum dan juga any PC sum yang kita nak bagi kepada NSC. Tolak yang itu sahaja. Lepas tu, okey, lepas daripada tu dia ada satu lagi sum yang kita kena tolak kalau ada, iaitu contingency sum. Okey, contingency sum pun kita kena tolak sebab dia punya structure of contingency sum adalah equivalent to provisional sum. Jadi kita kena tolak yang itu. Jadi itu you kena tahu okey. Alright, lepas tu dia kata ada 10 million. Okey, maksimum dia 10 million. Jadi kalau you kira 25% daripada builders work tu, you kira you dapat 11 million, okey, you kena apply you kena apply untuk dibayar, untuk didepositkan kepada kontraktor cuma 10 million sahaja. Okey. Ini adalah kerja utama Kalau kerja-kerja lain nanti kita tengok. Ada kerja-kerja lain, kerja-kerja NSC dan sebagainya, dia ada value dia berapa persen dan maksimum dia berapa million. Nanti kita tengok sebelah bawah. Okey. Sebelum kontraktor dapat this duit, okey, sebelum kontraktor dapat this advance payment, apa yang kontraktor kena buat adalah kontraktor kena buat ada A, B dan C. 3 perkara yang kontraktor kena buat. Tapi pada saya cuma satu perkara je. A sahaja yang kontraktor kena buat. B dan C boleh buat later. Nanti saya ceritakan kenapa dia boleh buat later. A sahaja yang dia kena buat. Okay. On return of the letter of acceptance duly signed. Maknanya kontraktor kena, bila dia dapat letter of acceptance, dalam letter of acceptance tu dia ada nyatakan apa yang perlu kontraktor lakukan dulu. Lepas tu dia kena sign. Dia kena beri kepada klien. Okey, balik. Okey, bahawa dia terimalah this letter of acceptance, dan this letter of acceptance akan diguna pakai untuk buat contract document. Dia akan masukkan dalam tender document. Okey, sebagai salah satu additional dalam tender document untuk dijadikan contract document, this letter of acceptance, together with performance bond. Okey. Lepas tu kalau you baca kat sini, dia tulis performance bond dalam kurungan if any. Kenapa dia tulis if any? Sebab kontraktor dalam DKR, kontraktor boleh buat option sama ada dia nak bagi performance bond ataupun dia nak guna pakai performance guarantee sum. Okey. Kalau dengan letter of acceptance ini diserah balik kepada klien dengan performance bond, maka option kontraktor adalah performance bond. Kalau dia tak serahkan performance bond, maka performance bond you dah belajar last semester kalau dia tak serahkan performance bond, maka kontraktor ni dia option dia nak guna pakai performance guarantee sum. Performance guarantee sum pun you dah belajar last semester. This semester kita akan apply performance guarantee sum punya figure kalau soalan required, kalau keadaan kalau kontrak tu required mengguna pakai performance guarantee sum.
Okey, jadi performance bond dia kena serahkan kalau dia nak option sebagai menggunakan pakai performance bond. Okey, lepas tu insurance policy. Semua insurance policy dia kena ada. This insurance policy pun you dah belajar last semester. Kita ada public liabilities, kita ada insurance of work, kita ada car insurance, which is car insurance tu gabungan antara insurance of work dengan public liabilities. Kita ada workman compensation satu lagi, dan mungkin kita ada yang last kali kita ada foreign insurance punya, foreign workers punya insurance, yang itu pun under insurance policies. Okay, dan last kali adalah SOCSO. Okay, SOCSO adalah yang yang dia punya pekerja dia bawah RM3,000 punya gaji. Okay, together dengan semua receipt for all premium paid. Maknanya kontraktor kena siap-siap buat bayar dia punya premium dah, seperti mana yang dia letakkan dalam dia punya preliminaries. Okay, dia punya calculation. Ini pun calculation ni pun you dah belajar last semester. Okay, dah test pun. Okay, pasal saya ngajar kelas G, saya rasa last semester saya tahu dia ada, dan soalan pun ada soalan berkenaan dengan ni. Okay, jadi you dah belajar berkenaan dengan tu. Okay, lepas tu this advance payment, kontraktor bila kontraktor terima, kontraktor kena bagi garanti. Okay, kontraktor kena beli garanti dia. Jadi B adalah production of a banker, insurance, finance company punya garanti in the approved format equal in value to the advance proposed to be paid. Ini adalah advance payment punya garanti. Macam banker, macam kita punya performance bond punya garanti. Okay, kalau you baca performance bond punya, dia punya sistem, dia punya kenyataan lebih kurang sama. Okay, tetapi dia khusus untuk advance payment. Okay, harga yang dia punya value mestilah value advance payment. Jadi dia kalau 10 juta, kalau advance payment tu 10 juta, maknanya dia kena beli garanti yang 10 juta. Jadi dia kena bayar premium lah. Okay, dia kena bayar premium lah untuk beli this garanti. Okay, melalui bankers, insurance atau finance company. Okay, tu dia kena buat. Kalau tengok B saja, dia kena buat during sebelum dia dapat advance payment kalau kita baca. Tapi kalau C, kalau kita baca C, dia kata submission of bankers guarantee or insurance guarantee or financial company guarantee not later than 3 bulan from the date of possession. Jadi dia site possession je. Okay, dia ada masa 3 bulan. Jadi B dan C ni samalah. Basically, dia ada 3 bulan dia nak kena hantar. Jadi, untuk dapatkan advance payment betul-betul, dia kena completekan yang A dulu. Okay, dia kena completekan yang A dulu, baru dia boleh. Nah, kita tengok macam mana contoh pengiraan untuk advance payment. Ini contoh pengiraan untuk advance payment. Kalau kontrak sum dia 13,647,000, contoh dia. Lepas tu kita ada provisional sum dia 1 juta. Kita ada prime cost sum dia 2,587 juta. Yang ini hanya untuk prime cost tak termasuk profit dengan attendance. Sebab profit and attendance tu dia adalah under builder's work. Okay, contingencies 500,000 if any. Sekarang ni contingencies rasanya dah tak ada. Okay, sekarang ni. Tapi kalau ada lagi, kalau projek tu klien kata nak jugalah ada contingencies, dia tak berapa dia rasa nak security daripada design contract, dia punya architect dengan engineer, dia kata apply contingencies. Dia masukkan contingencies on provisional sum untuk contingencies 500,000. Okay, jadi tolakkan semua sekali. Builders work punya harga 9,560. Okay, jadi advance payment 25% daripada builders work, iaitu 9,560. Okay, jadi kita dapatlah
2,390,000, okay, which is not more than 10 million, okay, not more than 10 million. Jadi kita akan guna pakai 2,390,000 as advance payment. Okay, itu dia punya calculation dia. Okay, jap. Itu dia punya calculation dia. Okay, now kita pergi yang lebih memeningkan kepala. Okay. Saya cakap tadi, advance payment basically macam deposit. Dia bagi kepada kontraktor, kontraktor boleh guna pakai dia. Okay. Tapi duit ni adalah duit klien. Duit ni adalah duit klien. Jadi apa yang kita akan buat adalah kontraktor kena bayar balik kepada klien. Okay. Macam mana dia nak bayar balik? Dia akan bayar balik melalui interim payment. Okay. Dan melalui tiap-tiap interim payment kita akan minta kontraktor bayar balik sebahagian daripada advance payment punya paid. Berapa? Itu kita panggil recoupment of advance payment. Okay, itu kita panggil recoupment of advance payment. Recoupment of advance payment dia berada ke dekat 69.2. Okay, nak baca 69.2. Pening kepala sikit ni, saya baca hari tu saya pun tak faham. Ya, tak adalah, saya faham. Tinggal lagi nanti saya terangkan apa dia. Mari kita baca dulu ayat-ayat yang memeningkan kepala. Panjang tau ayat dia. Dia punya titik dia kat sini je. Full stop dia kat situ je. Dia tulis, the advance payment shall be recouped when the cumulative total value of the builder's work executed and certified dalam kurungan including the amount certified for material on site tutup kurungan reaches 25% on the total value of builder's work by way of a fixed percentage deduction from the total certified value of builder's work executed dalam kurungan including the amount certified for material on site tutup kurungan during the period covered by the interim payment certificate, in all the subsequent interim payment certificate on the basis that the advance payment made shall be fully recovered in the interim payment certificate in which the cumulative total certified value of builder's work executed buka kurungan including the amount certified for material on site dan tutup kurungan reaches 75% of the total value of builder's work. Full stop. Baru ada full stop. Kan? Ni saya cakap ayat lawyer macam ni. Ayat pegawai undang-undang memang macam ni. Dia panjang satu titik. Okey. Jadi dia banyak guna koma kat sana. Okey. Apa dia kata kat atas tu? Okey. Dia kata kat atas itu kita boleh recoup, kita boleh start recoup bila builder's work, apa maksud builder's work? Builder work kat sini adalah apa yang kontraktor dah bina on site. Apa yang main kontraktor dah bina on site, kita plus dengan material on site. Material on site ni dia nanti masa interim payment nanti saya akan ceritakan apa value of material on site yang kita akan kira pakai. Jadi work done, apa yang kontraktor dah bina on site, work done campur dengan material on site mesti dah melebihi 25% of the total value of builder's work. Total value of builder's work adalah contract sum tolak provisional sum, tolak PC sum, tolak contingencies. Itu 25% harga tu. Jadi dia dah reach 25% baru builder's work, baru kita start buat deduction. Itu dia cakap. Bila kita nak stop, lepas tu dia panjang-panjang lah. Kita nak tolak kat mana? Kita akan tolak tiap-tiap interim payment. Tiap-tiap interim payment. Selagi dia tak reach 25% of builder's work, tak reach 25% of builder's work, daripada situ kita tak akan tolak.
Okey, kita tak akan tolak daripada recruitment. Kita tak recoup lah. Okey, yang itu kosong lagi lah recruitment. Lepas tu yang ini baru kita tolak. Okey, kita akan start berhenti, kita akan berhenti menolak bila total builders work campur material on-site sudah reach 75% of the contract value of builders work. Okey, jadi kita berhenti ke dekat 75%, kita start dengan 25%, kita berhenti dekat 75%. Okey, alright. Kita tolak, ni satu lagi word yang you kena highlight kan kat sini Kita tolak cuma cumulative value. Kita tak tolak on the current value. Walaupun kita guna interim certificate, tiap-tiap interim certificate, tapi tolakkan kita bukan based on current value of work. Okay? Kita tolak cumulative value. Of builders work. Itu yang kita akan tolakkan. Okay? Jadi kalau you pening kepala berkenaan dengan perkataan ni, kita ada cara yang paling senang sekali untuk you ingat, iaitu guna formula. Formula ni je yang you kena tahu. Okay? The deduction shall be calculated as follow. Okay? Nanti saya ceritakan kenapa bila masa yang tak payah tolak lagi dan bila masa nak berhenti menolak. Okay? Alright. Jadi apa yang kita akan gunakan adalah this kita panggil formula. Okay, formula on recruitment. Okay, kita akan pakai RMD. RM adalah ringgit Malaysia. D. Lepas tu 200 adalah faktor. Okay, macam mana dapat 200? Jangan tanya saya. Ni orang statistik dia terror lah berkenaan dengan ni. Ni faktor yang kita nak pakai. RMA. RM ringgit Malaysia A. Ringgit Malaysia B bahagi dengan ringgit Malaysia B in percentage, okay, of RMP, okay, ringgit Malaysia P. Jadi DABP. Apa DABP ni? Okay, RMD yang ini yang kita nak dapatkan adalah cumulative deduction. Ini yang dia kata kat atas ni cumulative ni. Okay, cumulative deduction to be made in interim payment certificate. Yang ini yang kita nak dapatkan. RMA adalah total amount of advance paid. Yang ini yang kita nak bayar. Okay, kalau ikut kita punya contoh tadi, 2,390,000 2,390,000 that is advance paid. Okay, lepas tu RMB adalah total contract value of builders work. Ni builders work punya contract value. Kalau contoh kita adalah 9560 total contract value of builders work. Okay, itu dia punya tu. Lepas tu kita jadikan dia percentage. Okay, lepas tu kita kalikan dengan P. P itu adalah gross certified value of builders work executed including the amount certified of material of site. Yang ini yang kita value kat site. Okay, progressively kita value kat site, kita campurkan dengan material on site. Okay, itu kita dapatkan dia. Okay, lepas tu agreed cumulative schedule payment. Ini kalau guna schedule payment lah. Kalau macam PKNS, projek PKNS dulu masa saya kerja, PKNS dia guna stage payment. Okay, maksud stage payment kat sini adalah bila dia tak akan bayar kontraktor kalau kontraktor tak siap pada satu-satu stage. Contoh dia adalah piling. Okay, piling mungkin akan ambil masa 3 bulan. Okay, jadi bulan pertama, bulan kedua kontraktor tak siap lagi, maka tak dibayar payment dia. Bulan ketiga bila dah siap piling baru dia bayar dan seterusnya macam tu. Dia gunakan stage payment. Okay, jadi itu yang dia pakai agreed cumulative schedule payment. Dia ada schedule dia. Okay, bila dah siap ni baru bayar, siap ni baru bayar, siap ni baru bayar. Kalau ikut kita, normally kita akan bayar monthly. Okay, setiap campur. Okay, right. In excess, word adalah in excess of 25% of B. Okay, 25% of B yang ini tadi, yang kat atas ni dia cakap. Jadi kita kena, dia mesti lebih daripada 25% of B. B adalah contract value of builders work.
Kalau dia tak reach lagi 25%, you akan dapat figure ni sebagai negatif. Okay, RMD you akan dapat sebagai negatif. Bila you dapat negatif, you tak akan buat payment, tak akan buat recoupment lagi, deduction dia. You tulis deduction dia kosong. Jangan pula negatif kan. Okay, kalau negatif kan pun salah. You just buat deduction dia kosong. Kalau RMP, kalau you kira RMD itu sebagai negatif. Kenapa dia akan jadi negatif? Sebab you akan buat tolakkan kat sini. Dia akan bila 25% of B dia lebih daripada builder's work punya value on site, dia akan jadi negatif. Nanti kita tengok contoh dia. Alright, kita terus tengok contoh dia kat sini. Ini adalah contoh dia. Lepas dia kata kat sini kita dapat RMA 2390 tadi, RMB 9560 tadi. Gross certified value of work on site sekarang ni on site dia 4,581,581,000. Okey. Jadi RMP kita 481,000 tolak 25% of yang ini. Okey, 25% yang ini. Okey, yang ini kita gross value on site lah atau stage payment lah, depend pada dia. Okey, termasuk material on site lah. Yang ini kena termasuk material on site. Lepas tu kita kena tolak 25%. Pasal kita nak tahu dia excess ke tak. Okay? Dia melebihi ke tak. Kalau dia melebihi, dia akan dapat positif kat sini. Okay? Dia akan dapat positif kat sini. Kalau dia, kalau katalah kat sini dia kurang, dia akan dapat negatif kat sini. Bila dia dapat negatif kat sini, kita tak akan bayar lah. Sebab apa? Bila kita dapat negatif kat sini, kita akan dapat negatif kat sini. RMD kita akan jadi negatif. Kita tak akan bayar. Maknanya, dia belum lagi reach 25% of 59,560. Okay. Jadi, ni pengiraan dia. Yang ini yang kita nak masukkan. Cumulatively, kita nak masukkan dalam apa yang kita panggil dalam kita punya interim certificate punya recoupment untuk advance payment. Nanti saya tunjukkan macam mana dalam interim payment kita buat tolakan. Okay, alright. Okay, itu je. Itu yang kat sini saya nak beritahu tu je. Kalau you dapat negatif kat sini, maka RMD you kosong. Okay, tak payah kira dah. RMD tetap kosong. Okay, kalau dia kat sini pun you akan dapat negatif, jangan recoup negatif. Okay, dia mesti kosong. Kalau you recoup negatif, untung kat kontraktor. Kontraktor dapat lebih advance. Okay, jadi tetap kosong. Recoupment dia kosong. Okay, alright. Lepas tu, 69.3 pula kata, the liability under the advance guarantee shall be terminated upon realization by the government of the full sum of advance paid. How kat sini saya tunggu saya full stop kat sini. Okey, saya cuma nak katakanlah RMA adalah advance paid. Okey, 2,390,000. Ni advance paid. Ni builder's work. Okey, jadi bila you kira RMD, bila kita kira RMD, jumlah yang kita kira kat sini katakanlah dapat 2,391,000. Okey, terlebih 1,000 daripada RMA. Klien bagi deposit kat kontraktor 2,390,000 saja. Tapi kita nak deduct 2,391,000, terlebih 1,000. Maknanya klien terlebih recoup. Okey. Jadi untuk yang ini RMD kita akan jadi 2,390,000 saja. Okey. Sampai full amount saja of the advance pay. Okey, faham Saya ulang lagi sekali. RMA adalah deposit atau advance yang kita bagi yang klien bagi kat kontraktor. Lepas tu bila kita buat pengiraan, kita akan dapati bila kita buat RMD, dia punya ringgit Malaysia D ni, katalah kita dapat lebih daripada RMA.
Okey. Kita lebih daripada RMA, maka kita kena stop dekat 2,390,000 kat RMA. Dia mesti sama dengan RAMA. Maknanya itu dah maksimum. Apa maksud dah maksimum? Kita dah reach 75%. Okey, maksud maksimum dia kita dah reach 75% daripada contract value of builders work. Itu yang perkataan ni semua panjang-panjang ni cakap. Okey. Jadi kita akan stop dekat 2,390,000. Okey. Alright. Okey. Tak apa. Tak faham boleh tanya saya kemudian. Okey, itu dia punya cerita. Itu adalah 69.3 sampai sini. However, dia ada kata 69.3 kata, however, if the full sum of the advance paid cannot be realized before the completion of date of the contract or any authorized extension thereof, or the case of contract being determined before the date of determination, the balance of the advance repayable to the government shall be recovered from the advance guarantee. Okay, now untuk ayat yang kedua ni, panjang ni ayat kedua ni dia kata, katakanlah advance yang dia bagi 2,390,000, tetapi bila dah habis kontrak, katalah kontrak dah habis pun, tiap-tiap bulan kita tolak, kontrak tak habis oleh kerana banyak sangat omission katakan, okay, kontrak tak habis, ataupun termination, surat jalan dah termination, maknanya advance yang klien bagi kepada kontraktor dia tak dapat balik fully. Katalah dia cuma dapat balik 2,500,000 saja. Jadi dia ada beberapa ribu lagi. Okey, 2,500,000 banyak pula. 2,300,000 saja dia dapat. Okey. Dia bagi advance 2,390,000, tapi dia cuma dapat balik 2,300,000 je. Jadi 90,000 dia tak dapat balik. Okey. Padahal itu adalah advance ataupun deposit. Okay, jadi 90,000 daripada mana dia nak dapatkan? Dia akan dapatkan daripada bankers guarantee ni. Okay, daripada guarantee yang B dengan C ni. Dia akan dapatkan balik daripada finance company, insurance company atau bankers company. Dan dia kena bagi bukti lah, dia kena tunjukkan bahawa projek ni dah determine atau punya advance yang dia bagi itu dia tak dapat balik. Jadi you dah bagi garanti bahawa kontraktor ni akan bagi balik, jadi saya nakkan garanti tersebut. Jadi dia boleh dapatkan that guarantee. Okay, alright. Itu adalah 69.3. Jadi 69.3 ada dua perkara kat sini. Yang pertama, kalau dia dah ambil semuanya, okey, dia dah ambil semuanya, dia akan dapat semuanya. Kalau yang kedua, kalau dia tak dapat kesemuanya macam mana? Okey, dia punya tu. Okey. Alright, dia nombor 9, ni dia punya contoh. Okey, dia ada treasury. Ni yang saya cakap tadi. Okey. Untuk main contractor, okay, amount of advance payment dia adalah 25% of value of builder's work subject to a maximum of 10 million. Kita dah cerita tadi. Untuk nominated subcontractor, masih lagi ada advance payment iaitu 20% of value of the package, okay, to a maximum of 5 million. Itu dia punya. Kalau supply contract, labor only, supply contract bukan labor only. Supply contract adalah materials only, supplier punya 25% of contract subject to maximum of 10 million, sama juga dengan main contractor punya tadi. Okay. Kalau services macam QS ke apa, dia buat services ataupun labor only punya contractor is 15% of contract subject to maximum of 10 million juga. Itu dia punya cerita dah untuk berkenaan dia. Okey, saya ada 5 minit. Saya nak ambil mungkin 2-3 minit daripada you all. Okey. Alright, macam mana kita nak buat pembayaran untuk advance payment? Okey. Pembayaran untuk advance payment kita pakai certificate interim payment. Okey, perkara. Jadi JKR 66
ni kita pakai. Jika 66 adalah interim certificate punya certificate lah, punya form. Okey. Tapi kita kena tulis dia, instead of interim certificate nombor 1, nombor 2, nombor 3, kita kena tulis advance payment ataupun bayaran pendahuluan. Jadi contract sum still pakai macam contract sum yang biasa. Yang ini 2390 tadi, amount yang kontraktor dah lakukan dan kita letak sebagai amount yang klien nak bayar. Okey, jadi yang the rest kita kosongkan, kita jadi amount dia 2390 dan bayaran kepada main contractor 2390 dan bayaran untuk diperakukan 2390,000. Okey, jadi kita kena pakai, saya cuma nak nyatakan kat sini, kita nak bayar bayaran pendahuluan atau advance payment menggunakan pakai interim certificate punya form. Okey, right? Interim certificate punya form kita just nyatakan sebagai advance payment. Okey. Untuk recruitment, ni contoh, ini projek betul ni projek baru-baru ni punya projek, tak siap lagi projek ni pun. Saya anak bekas anak murid saya, dia bagi borang ni, okey, dia untuk saya ceritakan macam mana recruitment, bayaran balik recruitment of advance payment dia buat. Okey. Kita kira RMD, tiap-tiap kali kita kira RMD adalah kita kira amount terkumpul, cumulative amount. Jadi itu yang kita nyatakan, okay? Dan itu yang kita kena buat tolakkan. Okay? Dia cakap cumulative amount, bukan current amount. Okay? Current amount bermaksud tiap-tiap during that period, during that certificate punya period, this is the amount. Kita tak buat yang itu. Okay? Dia kata based on cumulative amount. Jadi cumulative amount based on cumulative amount. Okay. Sebelum termasuk pembayaran interim yang terdahulu. Jadi kita punya pengiraan ni adalah based on cumulative amount. Jadi kita nyata, tapi kita kena nyatakan lah, kita kena tunjukkan kat kontraktor actually berapa untuk this certificate sebenarnya berapa, tapi kita kena tolak kumulatif. Kalau kita tak tolak kumulatif, untung kat kontraktor juga. Okay, alright. Jadi amount terdahulu dan kita tolakkan atas, tolak bawah, kita dapatlah current amount. Tapi yang kita tolak dalam certificate adalah cumulative amount. Okay, alright. That's it. Itu yang saya nak tunjukkan untuk advance payment. Okay, sebelum saya berhenti, okay, ada apa-apa persoalan buat masa ni? Tak apa, kalau tak saya pula terus jawab pula. Kalau tak ada atau kalau malu atau kalau tak ada idea lagi untuk kali ini, you boleh soal saya bila-bila masa selepas daripada ni. 24 hours, seperti yang saya cakap tadi, just message saya melalui WhatsApp, Telegram ke, Twitter ke, apa lagi, Instagram ke, Facebook ke, email saya. Kalau nakkan email saya, nanti saya bagi. Okay, boleh tanya kemudian. Okay, tapi saya cakap betul-betul, kalau saya tak jawab terus cepat, maknanya saya tengah tidur. Okay, atau saya tengah busy. Okay, saya tengah busy atau saya tengah tidur. The rest saya akan try jawab yang dengan cepat. Kalau saya tahu jawapan dia, kalau Allah ilhamkan saya punya jawapan dia kepada saya. Kalau saya tak tahu, saya akan cari dulu jawapan dia. Okay, jadi dia akan take time. Okay, mungkin akan lambat sikit menjawab dia. Ataupun kalau betul-betul saya dah cari, saya tak tahu, saya akan terus terang. Macam mana sekalipun saya akan jawab. Walaupun soalan apa sekalipun saya akan jawab dia punya persoalan. Siapa-siapa yang kenal saya tahulah saya punya style. Tapi mungkin lambat. Okay? Paling cepat pun the next day. Okay? Kalau paling cepat teruslah. Tapi paling lambat pun the next day saya akan try cari jawapan dia. Okay? Untuk saya jawab kepada you all. Okay? Jadi you all boleh tanya. Ataupun you nak kumpulkan, okay, masa kita jumpa minggu depan, kita akan bercerita pasal interim payment minggu depan.
Kalau kita bawa kepada minggu depan pun tak apa. Just tanya. Okay. Dan dalam kita dalam Microsoft Teams dan bahagian general files juga saya ada letak tutorial. Okay, you boleh try jawab tutorial tu berkenaan dengan advance payment. Nanti kita tengok, lepas tu bagi kat saya, nanti saya akan check sama ada jawapan you betul ke tidak. Okay, based on apa yang saya rasa apa yang sebenarnya betul. Okay, alright, ada persoalan? Pukul 11 tepat-tepat. Ada persoalan? Okay, buat masa ni tak ada lah. Tak ada. Okay, masa ni tak ada. Saya nak akhiri you all punya kita punya sesi pembelajaran untuk hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada you all semua kerana menyediakan segala deria yang ada, mendengar ilmu Allah yang Allah amanahkan kepada saya untuk disampaikan. Yang mana benar, yang mana betul, itu datang daripada dia. Dalam mungkin semasa saya bercerita, mungkin saya terkucil sikit perkataan, ada kesalahan atau ketidakfahaman kepada apa yang saya ceritakan. Itu adalah kelemahan dan kesalahan saya sendiri dan saya benar-benar meminta maaf daripada you all. Harap-harap you dapat maafkan. Okay. Akhir kata semoga kita berjumpa lagi insya-Allah minggu depan berkenaan dengan interim payment. Akhir sekali adalah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sir. Alright. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay.